Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan membincangkan chapter reaction rate bagi soalan objektif tutorial question. Okay, so kita start dengan question number 1. The rate of formation of water from the reaction is given. So, nampak ada panjang chemical equation tu. But, kita nak fokus kepada soalan, dia cuma kata rate of formation of water is 0.035 molar per second. What is the rate of H2O2 being formed? So nak fokus pada dua sahaja. Yang pertama yang kita nak fokus adalah pada H2O, yang kedua kita nak fokus kepada H2O2. Okay, boleh? Right. So H2O2 ni kalau kita buat boundary pada anak panah, H2O2 pada bahagian reactant, H2O pada bahagian produk. Reactant kita kena letak negative sign, produk positive sign. So, negatif 1/5. Kenapa 1/? Sebab bila ada mole ratio ataupun stoichiometry pada you punya reactant, akan jadi negatif 1/5. Kalau produk akan jadi positif lah. So, negatif 1/5 di H2O2 over dt equal to positif 1/8 di H2O over dt. Then sebab kita nak cari H2O2, so di H2O2 over dt. So dia bagian reactant ada negative sign, 5 pindah ke sebelah sana. So 5/8 in bracket positive di H2O over dt. And when we substitute the value of formation of water, rate formation water, so 5/8 times 0.035, kita akan dapat roughly calculator. So 0.035 divided by 8, 0.02187, okay, roughly lah. So ini molarity per second. Okay. Kalau tengok dalam jawapan dia bagi dalam bentuk eksponen. So kita tukarlah dalam bentuk eksponen. Equation 2 ni bawahkan sikit. So bila dia eksponen, so dia akan jadi equal to 1, 2. So 2.19 sebab 7 kan. Eksponen negative 2 molarity per second. So jawapannya akan dapat D. Okay. Right. So itu soalan nombor 1. Settle. Next. Terus ke nombor 2. For a reaction of A plus 2B to produce C plus 2D, the initial rate negative dA over dt is 2.6 exponent negative 2. What's the value for negative dB over dt? So, dia nak duduk pada bahagian reactant. So, senang sikit lah. So, untuk B dia ada 2 kat depan tu. Kalau perasan. 2 je. So, negatif 1/2 dB over dt equal to A memang 1 mol. So, negatif dA over dt. So, dB over dt dia reactant ada negatif. Jadi 2 darab negatif dA over dt. So, 2 darab 2.6 eksponen negatif 2. Kenapa bawa yang negative sign? Negative sign tu cuma menunjukkan A tu being consumed. Dia sebagai reactant. Okay, tapi dia kadar dia kalau tengok pada soalan, negatif dA over dt, dia punya nilai pun positif. 2.6. So, negative sign tak bermaksud dia punya nilai tu negatif, dia cuma bermaksud yang kita guna tu adalah reactant dan dia punya concentration dia akan berkurang. So 2.6 kalau double, so masih lagi lighter. So 2.6, 2.5, so akan jadi 5.2. Eksponen bawakan eksponen negatif tu, unit sama dengan atas, molarity second minus 1.
So jawapan dia masih pun akan dapat D. Okay, tu nombor 2. Next, tengok pada nombor 3. If the reaction is described as zero order, okay, zero order with respect to reactant A, this means that, okay, kalau zero order kita akan tulis rate equal to K A power of 0. So anything with power of 0 is equal to 1. Therefore, rate equal to K. So kita buatlah apa-apa pada A, kita doublekan A, kita kurangkan A, dia tak cacau kepada rate ataupun rate constant. Sebab dia punya rate law, rate equal to K sahaja. Kita pilihan jawapan yang ada. A is a catalyst. Bukanlah mengarut. B, A is not involved in the rate determining step. Betul lah, sebab A memang tak ada pun dalam rate law. Apa dia rate law? Yang ni rate law. Rate law ataupun rate equation. So ini betul. Tengok lagi. C, the value of the rate constant is independent of A. Rate constant tu adalah huruf K kecil tu. Yang K ni. Okay. So K equal to rate pun dia tak bergantung kepada nilai A. C pun betul. Dua jawapan nampaknya. D, the rate of reaction is inversely proportional to the concentration of A. Ni tak adalah. Dia kata rate ni bergantung kepada A. Ada juga. So based on ini kita ada dua jawapan, which is B and C. Betul lah kot. Tak apalah. So far jawapan saya B dengan C. Nanti kalau ada dalam punya perbincangan tutorial, bolehlah double check dengan pensyarah tutorial masing-masing. Okay, for question number 4, the following data were measured for the reaction of 2NO plus Cl2 to produce 2NOCl. So kita ada semua ni. Sebenarnya dia tertinggal satu garisan. Ni. Okay, ini kalau nak biasakan awak nampak, nanti kita akan tambah lagi satu kolom. Eksperimen. So this is for experiment 1, ini experiment 2, ini experiment 3. Itu yang biasa kita buat lah, kita ada garisan. Cuma yang ni dia tak letak eksperimen tu. Okay, so itu kita abaikan. So nak buat cara ni, jika dia adalah soalan subjektif, kita akan buat cara contoh. Kita tengok pada CL ni. CL kat sini constant. Kita akan ambil eksperimen 2 divided by experiment 1 equal to, and then dia punya rate experiment 2 is 4.79 equal pula. Tak nak guna equal, jangan equal sebab double dot. Okay, so K concentration of NO is 1 power of M darab dengan concentration of Cl2 0.5 power of N over untuk eksperimen 1 1.19 kat sini K, kat sini 0.5 power of M, 0.5 power of N, and then K dengan K can be cancelled out. 0.5 N sama dengan 0.5 N, so yang ni pun boleh cancel out. 1 bagi 0.5 kita akan dapat 2 power of M, 4.79 divided by 1.19. Jadi 1.19. So kita akan dapat 4. So kalau congak kita dapatlah M equal to 2. Then conclusion kita, the reaction order for NO is second order. Dan kita repeat pula untuk CL. Okay. So NO yang ada 2, yang ni je lah. So jawapan dia kemungkinan C lah, sebab itu dia yang logik NO 2. Yang itu tak ada. Okay. Itu method yang standard kita buat dalam soalan subjektif. Okay.
Tapi kalau awak nak mahirkan, kita ada lagi satu method. Ini saya guna kali hijau pula untuk tambahan sebagai nota. Dia ada dia punya karakteristik. Cuba yang awak nak kena hafal lah. Saya tuliskan adanya karakteristik dulu kat bawah ni. For zero order, when you double concentration of the reactant, you punya species lah. So saya buat dalam shortcut. Double concentration rate unchanged. Tiada perubahan dari segi rate. Itu adalah karakteristik untuk zero order. Karakteristik untuk first order pula. If you double the concentration, rate also double. Ini adalah karakteristik untuk first order. While for the second order, if you double the concentration, rate increase by 4 ataupun 4 times, 4 kali ganda. Ini yang bawah ni adalah karakteristik untuk zero, first and second order. So, kalau awak dah hafal macam tu, awak boleh tengok contoh bila saya samakan. Bila NO kat sini sama, NO dekat sini sama, kita tengok pada kita punya CL, from 0.15 become 1, bermaksud kita double kan dia punya nilai CL2. 0.5 times 2 equal to 1. Tengok dia punya rate 4.79, dia jadi 9.59. If the rate also double, then that means the reaction is first order. 4.79 ni macam separuh daripada 9 kan. So 4.79 times 2. So kita dapat 9.58. Dia bagi 9.59. Betul lah tu. Dapatlah 2. So double concentration rate juga double. So dia adalah first order. So dia 1 kat sini, CL 1. 2 ni salah, ni 0.5 yang ni bersalah. So pilihan cuma B dengan C, but then but tadi kita dah buat NO tu 2, so dapatlah jawapan C. So betul lah yang kita teka tadi. Okay, so itu untuk soalan nombor berapa tu? 4. Okay. Next kita masuk ke soalan nombor 5. Sekejap. Apa yang berlaku ni? Ish. Ini question nombor 4. Astaghfirullahaladzim. Okay, biarkan. Question nombor 5. Sekejaplah, saya betulkan dulu. Nanti nak jadikan dia PDF senang. Apalah dia lari-lari ke sini. 2, 3. Okay. Right, untuk question number 5, the initial concentration of an active substance in an aqueous solution of medicine is 5 exponent negative 3 mol per dm cube after 20 months. Okay, dia guna month kat sini. Okay. The analysis shows that its concentrations become 4.2 exponent negative 3. Determine the decay duration. So decay duration, kenapa decay duration ni? Of this medicine by assuming the decomposition of the active substance if dia betul adalah first order. Okay, so dia kata ini adalah first order. Decay duration, dekat bawah. Decay duration of the medicine is the time required as it decomposes 10% of the initial concentration. Alright.
Dia kata initial concentration is 5. So ini kita punya A0. Okay, after 20 months, so ini kita punya T. And analysis shows that its concentration become 4.2. So ini dia punya final concentration lah. Determine decay. So ada final, ada initial, ada T. Cari K dulu. So first order formula ln A0 minus ln A equal to KT ln 5 eksponen negatif 3 minus ln A 4.2 eksponen negatif 3 equal to K unknown T 20 months dalam bentuk bulan. So kita akan dapat nilai K equal to ln 5 eksponen negatif 3 tolak ln 4.2 eksponen negatif 3 bahagi 20. So 8.717666977 eksponen negatif 3 month minus 1. So ada first order. Okay. Determine the decay duration of the medicine. If the bukan is ni. Okay, betul lah. Determine the decay duration. So decay duration is the time required for it decompose. So untuk decay duration dia punya A0 equal to 100%. So dia punya A final akan jadi, dia kata decompose 10%, dah hilang 10, so become 10%. 90% lah yang remaining. Dah hilang 10% je. So ln 100 minus ln 90 equal to K 8.7177 eksponen negatif 3 times T. Itu kita punya decay duration. So our T will be ln 100 bahagi 90 bahagi 8.7177 eksponen negatif 3. So kita dapat 12.08 months. So jawapannya adalah B. Okay, settle nombor 5. Okay, now tengok pada nombor 6. Reaction A plus 2B to form products was found to have the rate law of rate equal to KAB squared. Predict by what factor the reaction rate will increase if the concentration of B is double and concentration of A remain unchanged. A ni first order. B dalam based on the rate law, B ni second order. Okay, kalau ingat balik tadi saya tulis kat atas, kalau dia second order, bila kita doublekan concentration, double concentration bermaksud rate increase 4 times ataupun 4-fold. So jawapan dia B. Settle. 6. Okay, soalan nombor 7. The half-life of a reaction increases with the initial concentration. If the reaction is, kita nak tengok sama ada dia 0 first ataupun second order. Kita tulis dulu dia punya list. Untuk 0 order, dia punya T half equal to lupa lah.
A naught over 2k, 1 over k A naught. A naught over 2k. Tak silap saya lah. A naught over 2k. Okay. Kalau first order dia punya T half equal to ln 2 over k. Kalau second order pula, T half equal to 1 over k times A naught. So macam betul ni. Right? Okay, so dia kata half-life T half-life increase with initial. So dia directly proportional dengan A naught. So bukan first order lah. First order dia ada ln 2 over k, tak ada initial. Okay, kalau second order, you increasekan A naught sebab dia kat bawah. So T half akan kurang. Ini kat atas, increasekan A naught, T half pun akan naik. So jawapan dia 0 order. Settle nombor 7. Sekarang nombor 8. Okay. Nombor 8. The half-life of a radioactive element is 50 minutes. How long will it take for the element to decay by 87.5%? Okay. So dalam soalan ini dia tak mention which order. But kalau you ikut dalam nota ataupun pada sebuah video sebelum ni, saya ada mention all the radioactive element is a first order reaction. Okay, so kita guna first order punya reaction. Dia bagi T half 50 minutes. So kita kena dapatkan nilai K. T half equal to ln 2 divided by K. So K equal to ln 2 divided by half-life 50 minutes. So ln 2 bahagi 50, kita akan dapat 0.01386. Double check. Ln 2 50. Okay. So minit, so dia akan jadi minit minus 1. So how long will it take for the element to decay by 87%? So dia nak decay by berkurang sebanyak 87%. Meaning initial dia akan jadi 100%. Dia punya A final ataupun AT dia akan jadi 100% minus 87.5%. Apa ni? 12 kot. 12.5. 100 tolak 87.5. Betul. 12.5%. Apa nak buat lepas tu? How long will it take? Kita guna integrated rate equation. So ln, kamu dah hafal kot formula, saya tulis lah ya. Ln 100 minus ln 12.5 equal to K 0.01386. Apa saya punya huruf 8 tu lafarnya? Hilang tu. Boleh lah. Okay. T nak cari. Okay. So T equal to ln 100 tolak ln 12.5 bahagi dengan 0.1386. So saya dapat 150.03 minit. So dia nak dalam jam bahagi dengan 60. So dapat 2.5 hour. So 2.5 dia. Okay, jawapan dia D. Alright, so kita sambung nombor 9 pula. Cepat aku habiskan. So baru 20 minit. 1 jam insyaAllah habis.
If the activation energy for a certain biological reaction is 50 kg per mole, how many times will the rate of reaction increase when the body temperature increases from 37 to 40 degrees Celsius? Okay, so kita ada kat sini kita ada T1. Here we have T2. Ini pula EA. Okay, so bila ada T1, T2, straight away kita akan guna formula ln K1 divided by K2 equal to EA over R in bracket 1 over T2 minus 1 over T1. Okay. Yang awak kena ingat, kita punya R kat sini kita akan guna 8.314. The unit is Joule. Mole minus 1. Apa lagi ya? Kelvin minus 1. Okay. So, dia guna dalam unit Kelvin. So, nilai suhu ni kita kena tambahkan dengan 273.15. Apa function dia? Convert kepada Kelvin. Dan nilai R kat sini dalam unit Joule. So, sini kilojoule. Kita kena darab dengan 1000. Eksponen 3 lah. 50. Alright, so kita gantikan terus. So, ln K1 over K2 equal to EA 50 eksponen 3 divided by R 8.314 in bracket 1/2 40. 73.15 tambah 40. 313. 313.15 tolak 1/37 ni kurang 3 daripada 40. So tolak 3. 310. Right. So lepas kita kira kat sini K1 over K2 kita akan dapat 8.314 1/3.15 1/310.15. Kemudian kita shift ln 0.83. So kita akan dapat 0.83 047 04705 lah. 05. Okay, yang ini dikira divide by 1. The question asks how many times will the rate of reaction increase. So dia nak daripada K1 pergi ke K2. Okay. So nak dapatkan nilai itu, mana mahu saya. Okay. So kita terbalikkan. K2 divide by K1. So equal to 1/0.8305. So kita akan dapat answer 1.204. 1.204. Kenapa saya suruh terbalikkan? So, bila kita dapat macam ni, kita boleh tulis. So, K2 over K1 equal to 1.204 divided by 1. So, kat sini bermaksud K1 nilai dia, rate dia 1. K2 nilai rate dia 1.2. So, dia daripada 1, dia naik kepada 1.2. So, dia dah meningkat sebanyak 1.2 kali lah. So, the rate increase by 1.2 times roughly lah. Kita turunkan nombor 10 ni, ngacau pula. Mana tu buku ni? Sudah. Tak apalah, biarlah. Okay, 1.2 ada. Okay, jawapan dia C.
Okay, nombor 10. The rate of a reaction increases by a factor of 45 as the temperature rises from 25 to 55 degrees Celsius. Calculate the activation energy. Okay, so dia kata rate of reaction increases by a factor of 45. Ini. So kat sini bermaksud dia punya K1, kalau kita assume K1 tu 1, so dia punya K2 akan jadi 45 kali ganda. Itu tadilah K1 1, K2 dia 1.2. So dia meningkat sebanyak 1.2. Yang ni K1 dia 1, K2 dia 45. So dia increase by a factor of 45. So temperature rises from, untuk K1 ini dia punya T1 25, 55 dia punya T2. Okay. Calculate PA. Pun ini just substitute into the formula. Formula apa nak guna? Formula ln K1 over K2. Dapat dah lupa. Apa tadi? PA over R in bracket 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so ini kena convert kepada Kelvin. So tambahlah dengan 273.15. Okay, gantikan nilai ln K1 1, K2 45. EA we need to find out, so biarkan EA R 8.314 in bracket 1 per T2 273.15 tambah 55 328 328.15 tolak 1 per 25 akan jadi 298 15. Okay, so tekan calculator. EA should be akan dapat 45 ln answer darab 314 bagi dengan 1 per 31 328.15 tolak 1 per 298.15. So saya dapat 103.214.4. Okay. Ingat tadi unit untuk R ni dia unit dia joule mole minus 1 Kelvin minus 1. So ini automatic akan jadi joule per mole. Okay. Jawapan dalam kilojoule should be ni lah. Ada 103, ini pun 103. So 1, 2, 3. So kita should be akan dapat 103.214 kJ per mole. Settle. Nombor 10 should be B. Next, nombor 11. The reaction Q to produce product is believed to be of first order. Which of the following graph is or are correct? First order. Blank. Ln dia guna Q so kita buat ln Q not minus ln Q equal to KT. So kalau kita rearrangekan dia balik semula, ln Q kat depan pindah-pindah equal negatif KT plus ln Q not. Okay, pusing sana jadi positif, pindah negatif. Betul lah tu. Okay.
And then long Q ni, so long Q ni adalah kita punya Y, T adalah kita punya X, so M adalah kita punya negatif K, so negatif M. Long Q naught adalah kita punya C. So Y equal to negative MX plus C. So should be yang inilah. So nombor 1 ni betul. Saya bulakan kat sini ni betul. Q 1 over T, yang ni salah. Sebab dia kalau over T, ini akan jadi 0 order. So ini bukan 0 order pun should be dia dapat macam mana. Dia A naught minus A equal to KT. So A equal to negative KT plus A naught. So ini untuk 0 order. Confirm. Kita baca dah. 0 order. 0 order. Okay, so nombor 2 ni bukan jawapan yang kita nak. Yang ini pun gaya macam bukan. Sebab yang ni macam second order. Ini should be second order. Kenapa saya cakap ini second order? Sebab kalau untuk first order, dia punya graph. Ingat lagi dia tadi saya sebut ada karakteristik untuk first order. When we double the concentration of the reactant, double concentration, kepekatan dia punya rate also double. Jadi sama, dia kalau bermaksud kita triplekan concentration reactant, dia punya rate triple. So tambah, let's say. So kalau saya triplekan concentration reactant, rate triple. Ini karakteristik untuk first order. So kalau dibuat dalam bentuk graph, ini adalah rate, ini adalah concentration. So dia akan jadi straight line tegak macam ni. That's why ini bukan. Ini second order sebab bila saya doublekan rate, dia naik 4 kali ganda. Saya triple, dia naik dengan kuasa 9. Itulah dia makin lama dia akan jadi melengkung. So ini second order confirm. So bukan ini yang kita nak. So jawapan dia hanya satu sahaja, which is long Q versus T dengan negative gradient. Okay, itu nombor 10. Dan yang terakhir untuk soalan objektif nombor 12. Consider the energy distribution curve at 25 degrees Celsius. So dia bagi nombor molecule energy. Okay. So when the temperature increase, ini macam nak masuk dengan Maxwell-Boltzmann. So you refer dalam you punya lecture note, tengok pada bahagian Maxwell double L ke kod. Nanti name awak double check. Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, pada bahagian pada chapter factors affecting rate, dia ada 5. Salah satunya adalah temperature. Tengok dah lah bahagian situ. So bila kita naikkan suhu macam ni, bila kita kurangkan suhu, dia akan jadi graf dia akan landai sikit. Ini sama, kita sama tinggi. Macam itulah. Okay. So sebenarnya kalau kita buat dalam dia punya graf, sekejap ya, saya lukis. Okay, saya guna colour biru. Okay, yang katakan ini adalah kita punya T1. Dia tinggi macam tu. Yang kuning, merah ni dia punya T2. Dia landai lah sikit. So yang merah ni adalah T2, yang biru tu kita punya T1, and kita akan label T2 is higher than T1. Okay, so saya kata ini kita punya T2, yang atas ni kita punya T1. Then you kena tambah lagi lah kalau dalam explanation buat, lepas tu dia punya boundary for activation energy,
labelkan pasti Y, labelkan pasti X, semua-semua tu lah. Dah ada kat sini. Okay. So, when the temperature increases, the peak of the curve is lowered. Betul. And displaced to right, dia shift ke kanan. Betul. Okay, nombor 1 okay. Nombor 2.